Baik ya, kita boleh mulakan. Hari ini hadis 956 masih bab hibah, umrah dan rukbah, ya, rukbah. Jadi 3 tajuk ni dan kita masuk ke hadis ke 956. Jadi siapa yang nak baca sila buka mic, ya. Yang nak baca saja buka mic. Okey. Silakan. Buka mic. Mic kena buka tu. Boleh? Okey. Kak Jun boleh baca. Sembilan 956 catatkan hadis sah. Matan, ayah boleh mengambil kembali pemberiannya dari anaknya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Apa punca seorang bapa ni mengambil kembali pemberian kepada anaknya? Ya, sekiranya anak itu dia durhaka atau anak tu dia terlampau boros, ya. Jadi ya, hal itu ya, seorang bapa boleh menarik balik pemberiannya demi untuk dijadikan pengajaran, ya. Sebab terkadang anak ni lupa diri, ya. Contoh, ya, ada satu kisah, ya, seorang bapa tunggal, ya. Jadi bapa tunggal ni nak kata tak ada anak, dia ada anak, ya. Tapi anak ni, ya, taklah mengambil tahu sangat kepada orang tua ini. Jadi orang tua ini dia ada orang gaji, ya. Jadi orang gaji kerana nak menjaga supaya tidak sumbang dipandang oleh masyarakat, dia pun kahwin dengan orang gaji itu, ya. Jadi si anak ini tak tahu bahawa orang tuanya ni, ya, telah anak dia marah sebab dia kahwin dengan orang gaji itu, dia marah, ya. Jadi kerana marah tadi, si bapa, ya, berikanlah harta tu, rumah yang diduduki dengan tanah yang ada di situlah yang diduduki. Jadi letakkanlah nama si anak untuk menggembirakan hati mereka. Jadi ya, setelah dapat nama, maka ya, orang tua ni kena halau, ya. Kena halau dengan, ya, isterinya sekali lah dihalau daripada rumah tu. Anak dah dapat kedudukan, ya, dapat nama, ya, pada rumah tu dan tanah itu dihalau. Ini, ya, oleh kerana orang tua ni pun, ya, bijaklah, maknanya dihalau keluarlah, ya. Tetapi anak ni dia nak jual, cerita dia nak jual tanah dengan rumah, dia nak dijual. Maka rupanya tak boleh jual. Si bapa ni, ya, memberikan syarat selagi sedalam surat
Syarat lawyer itu maknanya ya, selagi ayahnya masih hidup. Ya. Maka si anak ni tak dapatlah jual. Maka bila tak tahu hal ini, ya, ayahnya pun ambil balik harta itu, rumah tu. Ini perangai anak kalau nak tahu. Ya. Kadang tak disangka-sangka. Ya. Sekelip mata dia boleh bertukar. Jadi hal ini si bapa boleh tarik balik. Mana pemberian yang diberikan kepada si anak, bapa boleh tarik balik. Tapi kalau orang lain, ya, tarik balik, itu yang dikatakan oleh Nabi, seperti anjing memuntahkan lalu dijilatnya balik. Ya, itu ya, contoh yang Nabi tunjukkan dalam hadis 955 dengan 955A. Ya. Jadi kedua hadis itu menunjukkan jijiknya kalau kita dah bagi orang, kita ambil balik. Orang kita kata apa? Buruk siku. Buruk siku. Ya, tapi kepada orang tua, boleh ambil balik. Pemberian yang diberikan kepada anaknya. Terkadang kerana ketidakadilan di sisi anak-anak pun macam tu juga. Contohnya, dia bagi kebun tu kepada anak yang kecil sekali. Ya. Lalu, ya, pemberian itu tidak disenangi oleh anak-anak yang lain. Maka, ya, untuk menjaga, ya, hati anak-anak semua, maka diambil baliklah pemberian itu, ya, untuk menjaga hati anak-anak yang lain. Itu maknanya boleh. Ya. Si orang-orang tua mengambil balik pemberian kepada anak-anak. Ya. Okey, kita teruskan lagi 957. Siapa nak baca? Kak Jun boleh baca lagi? Satu lagi. 957. Ya, 957 hadis sah. Matan menganjurkan supaya kita membalas suatu pemberian orang. Hukum sunnah. Hadis ini ialah Aisyah sendiri bercerita Rasulullah pernah menerima hadiah dan Rasulullah balas hadiah orang itu. Dan kita perlu ingat, ya, orang bagi kita, kita bagi orang, kita jangan mengharapkan hadiah balasan, ya. Contohnya kita bagi dia, ya, adalah pulut kuning, ya. Pulut kuning hantar dengan tingkat, ya, dengan tingkat. Jadi hantarlah, ya. Kemudian balik tingkat tu kosong. Kosong je ke? Kosong je ke? Ya, jangan buat macam tu. Ya. Jadi dia pulangkan tingkat kosong, ambil lah tingkat kosong tu. Jangan harapkan sangat. Ya. Kalau dia bagi apa-apa pun, kita terima, alhamdulillah. Ya. Tapi jangan mengharap. Ya. Boleh kalau benda-benda yang halal tak ada apa. Tak ada apa. Boleh ambil. Jadi macam itulah, maknanya yang baiknya, ya, yang baiknya kita balas. Yang baiknya lah, kalau ada apa-apa yang kita boleh balas, balaslah. Tapi kalau, ya, tak ada, ya, kita pulangkanlah.
Dah setahun tingkat tak balik-balik ni apa hal? Dah setahun dah hantar tingkat tu tak balik-balik. Hmm. Itu betul. bagi bagi plastik. Jadi tak nak mengharapkan pulangan dia. Macam tu. Ya. Hmm. Baik ya, 958. Siapa nak baca? Ha. Ya, ya. Ya, 958 jadikan hadis sah. Matan, balasan hadiah patut dengan sesuatu yang dapat disenangi oleh yang menerimanya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Pemberian yang balasan pemberian ataupun hadiah tadi, ya, sebaiknya ya sesuatu yang disenangi. Ya. Kalau ya dia tak suka, ya, kita tak patut bagi kat dia kalau kita dah tahu memang dia tak suka. Ya, contoh mungkin ada ya benda-benda atau makanan yang dia tidak suka. Kalau yang dia tak suka tu kita janganlah kita balas dengan benda yang dia tak suka. Ya, cari benda yang kita suka. Ya. Ataupun kita kata, ya, engkau suka tak? Ya. Kuih lapis ni. Jadi bila dia suka, kita bagilah kuih lapis tu. Tapi kalau dia tak suka, kita berikanlah yang lain. Tapi dalam hadis ini, ya, jadi satu yang macam tak ikhlas. Jadi bila dikatakan cukup tak? Tak cukup. Cukup tak? Tak cukup. Jadi seolah-olah ya, macam tak ikhlas pula dibalas kan. Jadi kita tak, jangan sampai macam tu lah, kecil hati orang tu. Ya. Aku balas hasil tak cukup ni. Dah jadi tak sedap dah. Ya, orang yang nak membalas tu. Ya. Jadi kita jangan bersikap macam tu lah. Terkadang boleh juga kita tak suka. Contohnya yang tak suka dia bagi itu tak suka, kita bagi. Kita ambil kenapa? Ya, kita tak nak menyusahkan dia. Satu. Yang kedua, mungkin kita boleh bagi pula pada jiran kita ke, ya, kita sambung kepada lain pula. Jadi panjang jugalah sedekah tu kalau dikira sedekah, ya. Ada bagi guard. Ya, guard ni sapu ya apa dia bagi, ya. Ya. Jadi contohlah macam tu, ya. Jadi kita jangan fikir macam ni, jangan fikir diri kita je. Diri kita tak suka diri kita. Jangan fikir macam tu. Ya. Kalau kita tak suka, kita fikir orang lain boleh, dan orang lain pun boleh ataupun nak, ataupun dia suka. Macam tu lah. Ya. Terkadang orang pilih diri dia saja. Ya.
Bila tak suka, ya alah apa ni, dia buang ni lah, campak. Kan? Baik. Istilah campak ni jangan campak depan dia. Seandainya nak campak pun jangan sampai campak depan dia. Itu menyakitkan hati, ya. Dia tak nampak, tak apa. Ya, macam tu. Okey, 959. Silakan. Nak baca buka. Okey. Siapa tu? Jawahir ya? Okey. Okey, sila. Hmm. Hibah. Hibah. Ya, baik ya. Catatkan dulu 959 hadis sah. Matan boleh memberi sesuatu kepada seseorang dengan dibatas waktunya dan dengan syarat. Hukum mubah. Baik ya. Tengok kedudukan dia. Maksud daripada hadis yang dibaca tadi, orang yang menerima pemberian berupa umrah, ya. Bukan umrah. Umrah. Ya. Umrah. Tak ada rota ya. Maka umrah dulu dah dicatatkan ke makna dia pada pengertian tajuk dia. Cuba tengok catatan. Tengok catatan tajuk dia. Hibah, umrah dan rukbah. Umrah tu kan ada catat kan? Seorang memberi rumah kepada orang lain dengan pernyataan, aku berikan rumah ini apa? Selama engkau masih hidup. Jadi bersyarat. Umrah ya, bersyarat ya. Jadi ya, orang yang menerima pemberian berupa umrah, maka kelak orang yang menerimanya mempunyai hak untuk menggunakan pemberiannya yang berupa umrah itu. Jadi artinya ya boleh bersyarat. Contohnya misal kata kita saya rasa nak bagi engkau mangga lah, tapi saya belum pergi kebun lagi, nantilah kalau pergi kebun saya nak bagi mangga. Contoh macam tu umrah lah tu ya. Mana kalau kita pergi kebun, kita petikkan mangga, kita bagi. Macam tu ya. Jadi kita nak bagi ya. Tapi kita belum pergi lagi. Ya. InsyaAllah. Kalau tak ada kat kebun, dah habis dimakan kera, belilah kedai. Hantar juga mangga. Ini bukan mangga kebun, ini mangga kedai. Mangga kebun dah habis, selesai. Ini makan dek kera. Baik, sambung lagi siapa yang baca tadi? 959A. Catatkan dengan yang tadi sama. Letak dengan 959 tadi. 959, 959A samakan ya. Orang yang menerima umrah berhak menikmati selama hidupnya.
kemudian dapat diwarisi oleh anak keturunannya. Ya, ada satu kisah cerita benar lah, maknanya dia ada kebun di Johor, ya, tapi ya dia ni tak ada masa nak mengusahakan. Suami isteri kerja, ya. Jadi tak ada masa mengusahakan. Jadi dia berikan kepada kira orang yang rapat lah dengan dia. Dia rumah pun ada. Jadi kau duduklah rumah tu dan kau kerjakanlah rumah tu, ya. Selama ya aku masih hidup ni, kau duduk je lah. Ya. Jadi itu namanya umrah, ya. Maknanya selama dia masih hidup ni, ya, artinya dia bolehlah duduk situ. Tuan dia masih hidup. Nah, kalau misal kata dia kata engkau boleh duduk sini, ya, sampai kepada keturunanmu bolehlah duduk sini, ya. Tapi syaratnya kalau saya dah tak ada, ya, ataupun dia berikan syarat selama saya ada engkau duduklah dengan keturunanmu kat sini. Tapi kalau aku dah mati, ya, itu tak adalah hak lagi. Jadi macam tu je. Artinya dia juga boleh usahalah pindah pada tempat lain. Hanya syarat dia nak kebun yang di kawasan rumah tu, ya, dan buah-buahan dia jagalah. Ada syarat tu. Jadi sewa tak apa tak lah. Macam tu. Jadi hanya suruh jaga kebun. Maknanya bila tuan punya kebun datang tu, bila musim buah-buahan tu, dia datang tu dapatlah hasil buah-buahan tu, dia dapat rasa. Macam tu. Tapi selama dia tuan tanah tu hidup, anak-anak tak bolehlah dia ambil. Tak boleh halau siapa ni yang bekerja tu. Yang duduk situ. Dia tak boleh halau lah. Ya, kalau seandainya bapak dia dah tak ada lagi, itu dia anak-anak bolehlah tuntut, ya. Boleh tuntut, ya. Macam tu. Tadi artinya diberi masa yang lama lah, yang panjang tanpa dia menyewa dan sebagainya. Macam tu lah. Tapi kok ya, maknanya kalau rumah tu rumah dia, ya, tanah-tanah kita, maknanya ya adalah perjanjian. Perjanjian tu dikatakan umrah lah tu. Mana selama bila? Kalau misal kata selama ya saya hidup, ya, engkau duduklah. Macam tu lah. Tapi kalau selama dah mati, terpulang, engkau kena faham-faham je lah. Itu dah anak-anak saya pula. Ya. Pada masa itu sama ada dia nak ambil rumah itu, terpulang lah, nak rubuhkan rumah tu, terpulang lah. Ya. Batu-batu angkat lah. Kalau dia nak angkat, angkatlah batu-batu tu sekali. Ya. Jadi artinya diberi peluang yang lama. Lama tanpa bayar sewa. Kan untung. Ya. Untung, ya. Orang sewa dengan susah payah, dia tak payah sewa. Ya. Dan dia boleh menikmati hasil yang ada di kebun tu. Dan dia boleh bercucuk tanam kat situ. Banyak kelebihan dia. Ya. Itu dikatakan umrah, ya. Umrah. Baik, 95. Oh, ada lagi satu. Siapa nak baca tadi? 959B. Jawahir, Haji Jawahir. Aja. Jawahir, baca lagi.
lagi 959C. Ya. Jadi dia punya hukum samakan dengan tadi. Yang awal tadi 959. Sekalikan sampai A, B, C. Tulis macam itulah. A, B, C. Ya. 959 A, B, C. Baik, semula kepada tajuk umrah dan rukbah yang diletak sebagai pengertian atau nota tu, ya, yang awal tu, awal tajuk, saya nak ulang kembali. Umrah seorang memberi rumah kepada orang lain dengan penyataan aku berikan rumah ini selama engkau masih hidup. Maknanya selama dia hidup, ya, dia bolehlah duduk situ. Macam tu. Yang kedua disebut rukbah. Ya, rukbah. Rukbah dulu disatitkan. Seseorang memberi rumah kepada orang lain dengan penyataan atau kata-kata, kalau aku mati sebelum kamu, maka rumah ini menjadi milikmu. Tetapi jika engkau mati lebih dahulu, maka rumah itu kembali kepadaku. Itu maknanya rukbah. Rukbah ini dengan kata-kata yang dikatakan siapa mati dulu. Kalau aku mati dulu sebelum kamu, maka rumah ini menjadi milikmu. Kalau aku mati lebih dulu. Tapi jika engkau mati dulu, rumah itu balik kepadaku. Dan balik kepada warisku. Ya? Samalah. Itu kias rumah saja. Ya. Ya. Rumah, tanah ke, kenderaan ke. Ya. Itu ya tak semestinya rumah. Ya, rumah hanya satu bahan saja. Kalau anak setuju tak boleh lah. Ya, sebab dia ada waris. Ya. Jadi maknanya ya sebenarnya yang tak ada perjanjian tu, kalau orang-orang dulu dia bolehlah berpegang dengan kata-kata macam tu. Tapi kalau kedudukan sekarang, ya, kalau dibawa ke tengah, maknanya ke tengah ni dibawa kepada pengadilan. Ya, pengadilan habislah. Tak ada satu perjanjian bertulis. Jadi pihak mahkamah dia tak boleh terima. Kalau sekadar kata je tak boleh terima. Ya. Jadi kalau seandainya orang tu ni nak buat macam tu, dia kena ada benda bertulis. Baru boleh jadi bukti. Ya. Kalau sekadar kata-kata saja, orang dulu mungkin boleh terima. Ya. Macam berapa banyak tanah-tanah kita, tanah-tanah orang kita ni yang didirikan bangunan kedai, ya, bangunan kedai, bangunan rumah, ya, dan disewakan zaman moyang-moyang kita dulu, ya, disewakan kepada bangsa asing. Senang kita bangsa Cina lah, ya. Kemudian anak-anak, ya, nak menuntut tanah itu dan rumah kedai itu, ya, tak dapat. Kemudian
ya, nak dinaikkan sewa. Ya, sewa apa? RM2.50. RM2.50. Ya, zaman moyang kita besar tu. Gaji pun beratus je, ya. Kadang puluh ya gaji, ya. Jadi RM2.50 zaman tu. Ya. Jadi nak dinaikkan lagi tak boleh. Bawa ke mahkamah. Bawa ke mahkamah, rupanya ada perjanjian, surat perjanjian. Apa janji dia? Orang bangsa Cina ni buat perjanjian, selama ada bulan dan matahari. Matilah jawabnya. Perjanjian tu selama ada bulan dan matahari. Hoi, punya pandai orang dulu buat perjanjian, dahsyat betul. Ha. Ha. Eh? Semasa tu waktu dia buat perjanjian tu orang tua sukalah dia lama menyewa. Tu bahasa dia macam tu lah. Lamalah dia menyewa. Tapi tak terfikir. Benda tu akan naik dia punya harga dah tak patutlah RM2.50. Tapi perjanjian tu selama ada bulan dan matahari. Bijak dia orang buat perjanjian. Kalau kita 2 tahun, contohlah 2 tahun kan, ataupun 1 tahun. Nanti perbarui lagi perjanjian tu, ya. Dahsyat kan dia punya perjanjian tu. Tak terfikir dia kita tu. Ya. Dia punya perjanjian sampai anak cucu atau keturunan tak boleh nak buat apa dah. Ya. Ya, dah jadi hak dia lah. Ya. Baik, 960. 960 ya. Okey, teruskan. Siapa nak baca? Buka. Okey, sila. Datuk. Okey, 960 catatkan hadis sah. Matan tidak boleh mendapatkan kembali sesuatu pemberian walaupun sudah beredar di antara beberapa orang. Hukum haram. Jadi senang cerita macam ni lah. Kita pinjam barang. Ya, barang. Kemudian barang tu kita rosakkan dia. Jadi, kita jual lah barang yang rosak tadi dengan harga murah. Lalu kita cakap dengan tuan punya barang, barang tu dah rosak, tapi ada orang pula nak beli. Jadi harganya sekian. Sebagai tuan punya barang, jangan terima harga tu. Sebagai tuan punya barang, dia berhak minta barang tu kembali. Maknanya dia carikan gantinya. Carikan gantinya. Dan
Kalau nak diganti tidak boleh dengan harga yang murah macam tadi. Sebenarnya salah. Ya, cara ya orang tu dia jual tanpa pengetahuan tuan punya barang, ya salah. Ya, haram hukumnya. Macam kita pinjam barang, ya contoh kita pinjam buku lah senang cerita, pinjam buku. Ya buku daripada si A kita pinjam, ya. Kemudian kita dah pinjam, lalu ada kawan kita si B pula. Dia kata, "Eh, baguslah buku ni, pinjam boleh tak?" "Eh, tak ada, saya pinjam daripada si A." "Alah, kejap je lah." Kejap pun tak boleh selama kita tak bagi tahu tuan punya buku tadi. Ya. Jangan cuba kita nak apa? Memanjangkan, mandai-mandai. Jangan. Nanti si B pula ia dipinjamkan kepada si C. Sampai si C tak anaknya apa tumpah kuah pula kat buku tu. Habis buku tu tak boleh baca. Gulai dah tumpah kat situ. Siapa yang bertanggungjawab? Yang bertanggungjawab kita lah. Yang meminjam tadi. Ya. Jadi ya macam itulah cerita hal pinjam, ya. Sebab itu hukum dia haram. Kita memanjangkan pinjaman kepada orang lain kecuali dengan izin. Ya. Dengan izin tuannya. Sebaiknya kita pulangkan dulu. Kalau dia nak pinjam, pinjamlah sendiri dengan si pulan tu. Macam tu. Ya. Saya tak berani nak mandai-mandai nak. Kalau nak pinjam tak boleh, ni orang punya. Saya pulangkan dulu. Ataupun dia pun rapat dengan tuan punya barang tu. Jadi dia telefon. Telefon dia pinjam. Kemudian kalau seandainya dia sudah berurusan dengan tuan punya barang, tak apalah. Boleh pinjamlah. Itu dia sudah berurusan. Tak apa, ya. Okey, sambung 961. Ya. Baik. 961 hadis sah. Matan dianjurkan saling memberi hadiah. Dianjurkan saling memberi hadiah. Hukum sunnah. Dia punya hadis cantik ya, kalau perlu dihafalkan. Ya, dua perkataan tu. Ya. Tahadau. Yang mana tadi? Mana? Tak, yang 961. Tahadau, tahabu. Dua perkataan. Tahadau, tahabu. Ada perkataan tu. Maknanya saling memberi hadiahlah. Kamu akan saling mengasihi. Ya. Tahadau, tahabu. Ya. Tahadau, tahabu. Maknanya ya, orang yang suka ya memberi hadiah, ya dia akan ya membawa satu jiwa, ya, memberikan jiwa kepada seorang yang suka ataupun sayang kepadanya atau saling menganggap menyangka baik, ya. Contoh, kalau kita berjiran, ya kita ada dusun. Ya, selalu kita cerita dusun kita durian banyak. Tapi jiran ni tak pernah rasa pun durian kita. Kan? Setiap kali musim durian, ya, balik daripada dusun, ya, tak pernah pun diulur sebiji dua. Ya.
Kat jiran. Jadi jiran ni terasa, ya. Selalu borak pasal dusun. Cerita pasal dusun tak habis-habis. Ya, tapi tak pernah rasa jiran ni. Ini maknanya, ya, kalau kita hulur-hulurkan, saling suka menghadiahkan, sebenarnya itu membawa kepada tahabu. Saling kita berkasih-kasihan, ya, atau saling mengasihi, ya. Oh, si fulan tu pemurah, baik dia tu, ya. Jadi kalau si fakir pun, ya, dia akan membela, ya, si fulan tu, macam tu. Orang tu baik, hati dia selalu dia kadang kalau pergi apa dia bagi hadiah kat kita. Ya, kadang kalau pergi kebun tak tinggal, ya, dia bagi. Kadang nangka lah, kadang mangga lah, kadang itulah, macam tu, ya. Ya. Orang tu kaya tapi, ya, dusun besar tapi tak pernah pun kita rasa. Sejujurnya tak pernah pun aku rasa, ya. Ya. Jadi itu dikatakan kenapa perlu berhadiah. Itu maknanya membawa kepada saling mengasihi, menyayangi, ya, dan tak tidak bersangka buruk. Ya, tidak bersangka buruk. Okey, 962. Kerana hadiah itu apa? Menghilangkan perasaan dengki, kedengkian. Okey, 962. Hadis Sahih Matan. Sahih Matan. Sahih Matan maknanya dia punya isi kandungannya sahih. Matan menerangkan bahawa saling memberi hadiah dapat menghilangkan dengki dan dendam. Hukum lil irsyad. Lil irsyad ni untuk pimpinan, ya. Itu mana kelebihan, ya, kalau kita suka, ya, atau saling memberi hadiah, ya. Hal ini tidak akan menghilangkan perasaan dendam, perasaan dengki, ya. Itu kelebihannya. Okey, sambung 963. Siapa nak baca? Silakan. Dari Abi Hurairah. Siapa-siapa? Datuk boleh baca? Hadis 964 sekali kan? Dari sambung. Dari Okey. Catatkan 963 hadis sah. Matan dilarang menghina suatu pemberian hukum haram. Jadi Nabi menasihatkan kepada wanita-wanita, ya, jangan merasa rendah dengan pemberian tetangganya walaupun hanya hujung kaki kambing. Ya. Mana kaki kambing ni dibasuh, ya, kemudian dilebihkanlah kuah dia. Ia adalah 1, 2
ya, ujung kaki kambing tu, ya, atau tulang kambing tu, ya. Kemudian kita dapat lah kaki kambing, yes. Tak diisi kuah ya. Hmm, hmm. Ah. Ini tulang kering yang dibagi, tulang kering. Jadi yang dibagi tulang kering dengan kuah ya. Ya. Lah tulang kering ya apa nak makan ni saya. Jangan fikir tu. Sebenarnya ya yang memberi itu ya nak suruh rasa kuah dia. Ya, tak adalah banyak dia buat ya. Tapi rasalah kuah sup tu. Ya, janganlah mengeluh ya. Lah kuah ya. Ya. Tak ada isi pun katanya ya. Alhamdulillah. Itu sebab itu nasihat ni kepada wanita muslimat ya. Jangan bukan membawang. Ah, ya. Jadi dikatakan di sini ya, maknanya jangan merasa atau merendahkan hadiah daripada tetangganya ya. Ah. Kalau macam ni tak payah bagi pun tak apa dia. Baik hadis 964 hadis syas. Hadis syas sim alif zal ya. Shim alif zal. Shim alif zal. Bunyinya syazun, syas. Waqaf syas. Okey, matan dia boleh menarik kembali suatu pemberian selama belum dibatas. Sebelum dibalas, sorry. Sebelum dibalas. Sebab sebab tidak boleh menarik kembali walaupun tidak dibalas. Kita dah bagi. Dia dah bagi. Ya. Kemudian kita tengok tak balas-balas. Ya. Dah 2 hari tak balas. Saya nak ambil balik lah tepung yang saya bagi tu. Jadi jadi patut ke macam tu? Ya. Jadi tak patut lah. Ya. Kita dah bagi kita ambil balik. Jadi hadis ini perlu dipahami. Hadis ini kedudukan syas. Boleh catatkan apa makna syas ni? Ya. Syas maknanya dua hadis sahih yang bertentangan jika salah satu ada yang lebih kuat sanadnya daripada yang lain, maka yang kuat itu
dinamakan mahfuz. Mahfuz ejaan dia mim ho fa wa za. Mim ho fa wa za. Mim ho mim ho ya. Mim ho fa wa za. Mahfuz. Mahfuz. Kemudian sambung dan yang kurang kuat itu dinamakan syaz. Shim alif zal. Syaz. Shim alif zal. Syaz. Syaz shin ada titik ya. Shin ada titik. Ada titik. Syaz. Jadi, hadis yang kita baca yang akhir ni, selama orang tu tak balas, kita tarik balik. Tak patutlah macam tu. Jadi, hadis ini kedudukannya syaz. Kerana ada hadis yang sahih, kita tak patut nak ambil pemberian yang kita dah bagi. Jadi, hadis ini tidak boleh kita nak jadikan alasan kita tarik balik. Jangan pula besok dah baca hadis ini, tengok tak balas-balas, kita ambil balik. ambil balik yang kita bagi tu, jangan buat macam tu, Lagi kacau, Okey sampai situ dulu. Akan datang kita masuk tajuk barulah, babul luqatah. Babul luqatati. Babul luqatati. Luqatati. Maknanya disebut pungutan. Pungutan atau barang tercicir. InsyaAllah akan datang. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an.